Hari ini, kita akan berkongsi firman Tuhan dengan kubah yang bertajuk Iman kepada Tuhan. Kita telah pelajari melalui Alkitab bahawa moyang iman kita sentiasa beriman teguh kepada Tuhan serta menjalani kehidupan kepatuhan dengan harapan untuk kerajaan syurga yang abadi. Bagaimana jika kita tidak memiliki iman? Buku Ibrani bab 11 berkata, tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Tuhan, yang wujud di dimensi yang lebih tinggi, mengawal penciptaan seluruh alam semesta, dan semua manusia yang hidup di dunia 3 dimensi. Walaupun bumi sekecil sebutir debu, Tuhan mengasihi orang yang hidup di bumi, jadi datang dalam badan untuk menyelamatkan semua. Kita boleh mengesalkan ini di dalam Alkitab. Di dunia rohani, syaitan si iblis tidak mematuhi Tuhan di syurga dan mengumpulkan banyak pengikut yang jahat untuk menentang Tuhan. Cara yang dia gunakan ialah menggoda dan menipu mereka. Kita telah pelajari melalui Alkitab bahawa syaitan menggoda anak-anak Tuhan dan malaikat di syurga dengan kata-kata yang masuk akal dan akhirnya menyebabkan mereka dilempar ke bumi. Untuk membuat anak-anak Tuhan kehilangan pengharapan syurga, syaitan membuat mereka berminat kepada perkara-perkara sekular dan tertarik oleh dunia, sehingga mereka langsung tidak dapat mempersiapkan diri untuk syurga. Apabila kita memberi perhatian pada apa yang dikatakan oleh orang duniawi, kita tahu bahawa mereka berminat dengan perubatan dan kesihatan, apa yang mereka makan, perkahwinan, dan sekolah anak-anak mereka. Apabila kita meringkaskannya, semua yang dikatakan itu tidak bermakna. Jarang mendengar mereka bercakap tentang masa depan. Mereka tidak mempunyai rancangan dan persediaan bagi syurga, iaitu dunia dimensi yang lebih tinggi, yang akan kita pergi pada masa depan. Oleh sebab tidak percaya pada kerajaan Tuhan dan tidak percaya kepada Tuhan, mereka tidak mempunyai kepercayaan kepada dunia yang tidak kelihatan. 2000 tahun yang lalu, orang kudus gereja awal dianiaya banyak. Mereka dilayan dengan sangat kasar kerana mempercayai Yesus. Walaupun terdapat banyak keburukan seperti keburukan daripada masyarakat, keluarga dan jiran, iman mereka tidak berubah. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengejarkan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Dengan iman sebegitu, mereka tidak takut ketika dilempar ke singa di amfiteater dan dibakar pada kayu panjang. Jika penganiayaan dan penindasan sebegitu berlaku hari ini, dapatkah kita mengekalkan iman? Bayangkan kita juga berada dalam situasi mereka. Pada zaman ini, minyak iman sangat diperlukan. Andaikan kita hidup pada zaman gereja awal, pada 2000 tahun yang lalu, jika kita dihina, dicemu, dianiaya, dan ditindas, dapatkah kita masih beriman kepada Kristus
bergantung kepada Dia, dan mengikut Dia hingga ke akhir? Itulah mengapa kita memeriksa iman kepada Tuhan hari ini. Semasa menjalani jalan iman, kita menghadapi banyak cabaran. Kita tidak mempunyai pilihan, tetapi menghadapi pelbagai rintangan syaitan. Namun, kebijaksanaan moyang iman kita yang mengatasi segala rintangan sentiasa menjadi contoh untuk menolong kita. Apabila kita beriman kepada Tuhan, 10,000 rintangan itu menjadi alat untuk mengembangkan iman kita. Marilah mengesahkan ini melalui Alkitab. Marilah melihat pokok Ibrani bab 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahawa alam semesta telah dijadikan oleh firman Tuhan, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman Habil dalam mempersembahkan kepada Tuhan korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahawa ia benar kerana Tuhan berkenan akan persembahannya itu. Dan kerana iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Kerana iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan kerana Tuhan telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahawa ia berkenan kepada Tuhan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Sebab barang siapa berpaling kepada Tuhan, harus percaya apa? Percaya bahawa Tuhan ada. Tuhan itu hidup dan bekerja. Ia harus percaya bahawa Tuhan ada dan bahawa Tuhan memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Mereka memiliki iman besar seperti ini. Sebelum memusnahkan dunia dengan air pada zaman Nuh, Tuhan berkata Dia akan meliputi bumi dengan banjir besar yang tidak pernah lihat sebelumnya. Ketika Nuh dipanggil, ia pasti susah untuk melaksanakan kerja itu tanpa iman. Marilah menyambung dengan ayat 7 dan lihat betapa besarnya iman Nuh. Kerana iman, maka Nuh dengan petunjuk Tuhan tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan kerana iman itu, ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Kerana iman Abraham taat, ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang dia tujui. Semua ini dapat dilakukan apabila memiliki iman. Apabila membandingkan orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman, kita dapat lihat bahawa orang Israel yang beriman di padang gurun dapat memasuki Kanaan. Iman mereka menjadi contoh hidup bagi kita hari ini. Untuk mengintai tanah Kanaan, Musa memanggil 12 orang dari setiap suku Israel yang memiliki iman yang baik dan yang boleh dipercayai. Laporan 10 pengintai adalah sangat berbeza daripada laporan Yosua dan Kaleb. Hari ini, adakah kita melihat dunia dengan mata iman? Atau adakah kita melihat semua fenomena dan keadaan hanya dengan sudut pandangan manusia di dunia 3 dimensi? Terdapat perbezaan besar dalam ini. Jika Nuh tidak melihat dunia dengan mata iman, dapatkah dia melakukan kerja untuk waktu yang begitu lama? Apakah yang membolehkannya untuk melakukan itu? Walaupun dia tidak pernah melihat dunia dimusnah dan dihukum oleh air, dia dapat memulakan pembinaan bahtera seperti yang Tuhan perintahkan kerana dia percaya bahawa firman Tuhan pasti akan dipenuhi. Tiang diperlukan untuk menggunakan kuasa angin bagi menggerakkan kapal. Kemudi diperlukan agar mengambil jalan yang betul.
Namun, Nuh tidak bertanya kepada Tuhan, di mana tiang, di mana kemudi. Dia percaya bahawa Tuhan yang mengetahui akhir sesuatu sejak awalnya sudah mempersiapkan segalanya. Kerana dia beriman teguh kepada Tuhan, Tuhan memanggilnya sebagai pewaris kebenaran. Kalian semua, apabila kita melihat contoh Nuh, kita harus meminta Tuhan apa ketika melihat dunia? Mata iman, bukan? Terdapat banyak rintangan di depan kita. Wabak hari ini, coronavirus, adalah salah satu daripadanya, bukan? Ya, itu benar. Sekiranya tidak ada coronavirus, kita akan bekerja untuk Injil dengan rajin. Namun, dalam situasi sekarang ini, adakah kita hanya melihat dunia 3 dimensi? Atau memberi perhatian kepada ayat Alkitab untuk dunia 4 dan 5 dimensi? Orang yang tidak memberi perhatian kepada ayat Alkitab tidak dapat mengelakkan diri, tetapi mengerja apa yang sia-sia dalam kehidupan mereka. Marilah melihat buku Ibrani bab 10 ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Tuhan, kamu memperoleh apa? Memperoleh apa yang dijanjikan itu. Jika kita melakukan kehendak Tuhan, kita akan diberi ganjaran di kerajaan syurga yang abadi, seperti yang Dia janjikan. Ketika kita kembali ke dunia rohani, dunia malaikat dan dunia sebenar, Tuhan berjanji bahawa Dia akan menjadikan kita imamati raja, dan maut serta tukar cipta tidak akan ada lagi, tetapi kehidupan kekal. Banyak lagi janji telah disediakan. Marilah melihat ayat 37. Sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang, tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila Ia mengundurkan diri, jika Dia mengundurkan diri, imannya akan menjadi lebih lemah. Dan dia menjadi terpesona dengan dunia ini, bukannya mempunyai harapan untuk syurga. Dan jika Dia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Kita semua harus diselamatkan. Segala yang Tuhan mahu kita lakukan telah direkodkan oleh para nabi. Alkitab berkata bahawa manusia mengatakan apa yang berasal daripada Tuhan ketika digerakkan oleh Roh Kudus. Marilah melihat pokok bilangan bab 13 dan lihat pelajaran apa diberikan kepada kita dan iman jenis apa harus kita miliki. Pokok bilangan bab 13 ayat 25. Sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kadesh, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri, ke mana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya, bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pergunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Mereka melaporkan bahawa orang di sana besar dan kuat, serta mereka berasa suka bahkan mendekati mereka. Laporan mereka memang benar. Sepuluh pengintai tidak membuat cerita, tetapi menyatakan seperti apa adanya. Walaupun mereka menggambarkan apa yang telah dilihat, apa yang mereka tidak lihat, mereka mengurangkan janji Tuhan yang akan memberi mereka tanah itu dan menyampaikan penghakiman dan fikiran sendiri yang mereka lihat dalam dunia 3 dimensi. Selepas mendengarnya, minat orang telah dihasut. Ayat 30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Marilah menyambut dengan ayat 31.
Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu kerana mereka lebih kuat daripada kita. Siapakah yang berjanji untuk memberikan tanah Kanaan? Walaupun Tuhan berjanji untuk memberi mereka Kanaan, tetapi selepas mengintai tanah itu, ia kelihatan terlalu kuat dalam mata mereka untuk menakluki. Kota-kota itu sangat kuat dan tinggi. Bahkan orang di sana kelihatan seperti gergasi, sedangkan orang Israel kelihatan seperti belalang. Ini menunjukkan perbezaan besar dengan susu badan dan perawakan mereka. Orang yang mendengar laporan itu berasa tawar hati. Mereka langsung terlupa tentang apa yang Tuhan janjikan mereka. Apabila kita jauh daripada firman Tuhan, kita akan kehilangan iman. Apabila firman Tuhan dilupakan di Taman Eden, kata-kata syaitan menjadi godaan. Buah pokok pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat kelihatan bagus sebagai makanan dan nampak sedap serta mampu membuat seseorang menjadi bijaksana. Kalian semua, kita harus sentiasa mengukilkan firman Tuhan dalam hati kita dan memeriksa diri untuk melihat sama ada kita bergantung pada firman Tuhan. Dalam perjalanan selama 40 tahun di padang gurun, kebanyakan orang bergantung pada apa yang mereka telah lihat dan rasa, tetapi Yosua dan Kaleb hanya bergantung pada janji Tuhan. Ini tanah yang Tuhan janjikan kita. Walaupun mereka kelihatan besar dan kuat, serta senjata mereka lebih maju daripada senjata kita, bukankah Tuhan berjanji untuk memberi kita tanah itu? Hanya Yosua dan Kaleb yang memegang janji Tuhan. Dalam mata mereka, orang Jericho juga kelihatan besar seperti gergasi. Bagaimana dapat kelihatan berbeza? Sudah pasti, mereka kelihatan sama. Dalam mata mereka, kota-kota di sana juga kelihatan kuat dan tinggi. Namun, siapakah yang berada dalam hati Yosua dan Kaleb? Tuhan berada dalam hati mereka, dan mereka percaya kepada janji Tuhan dengan mutlak. Inilah apa yang Tuhan janjikan, yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, dan mereka akan kita telan habis. Kalian semua, andaikan seorang budak kecil mendekati anda dan berkata, kamu akan ku telan habis. Bagaimana perasaanmu? Anda akan ketawakan dia. Pasti perasaan yang sama apabila para gergasi di tanah Kanaan melihat orang Israel. Namun, apa yang Yosua katakan? Janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Tuhan menyertai kita. Iman Yosua dan Kaleb berbeza daripada mereka. Hasilnya, Yosua dan Kaleb dapat memasuki tanah Kanaan. Kanaan melambangkan kerajaan syurga. Apa yang kita perlukan supaya memasuki kerajaan syurga? Pada zaman ini, kita memerlukan iman seperti Yosua dan Kaleb. Hanya percaya akan firman Tuhan. Apa yang Tuhan katakan? Sekiranya Tuhan berjanji sesuatu, janji itu pasti akan dipenuhi. Tuhan tidak pernah berbohong. Demikianlah firman yang ku sampaikan. Apa yang akan terjadi? Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Firman itu pasti akan dipenuhi seperti yang Tuhan katakan. Kita dapat melihat iman Yosua dan Kaleb di sini. Marilah melihat pokok bilangan bab 14 ayat 1. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring, dan bangsa itu menangis pada malam itu. Tuhan berjanji untuk memberi mereka tanah itu. Tetapi orang hanya mempercayai apa yang pengintai katakan, melupakan janji Tuhan. Marilah melihat ayat 2. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir, atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini, supaya kami tewas oleh pedang? Kalian semua, Tuhan telah menunjukkan ini sebagai contoh bagi kita untuk mengetahui iman jenis apa yang harus kita miliki ketika berada dalam situasi yang serupa. Namun, pada 3.500 tahun yang lalu, orang Israel berasa tawar hati dan hanya fokus pada persekitaran. Marilah melihat bab 14 ayat 1.
Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungguh-sungguhlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir, atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini, supaya kami tewas oleh pedang, dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin, lalu pulang ke Mesir. Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaat Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya, janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Sebab mereka akan kita lakukan apa? Akan kita telan habis. Versi King James berkata, mereka ialah roti kita. Ini bermaksud mereka bukan apa-apa. Betul? Apa yang dikatakan lagi? Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Sesungguhnya, mereka ialah pahlawan dengan iman besar. Tuhan menghakimi antara orang yang beriman dan orang yang tidak, serta berkata kepada orang yang tidak beriman, kamu yang tidak beriman, tinggallah di padang gurun buat selamanya. Mereka merayau-rayau di padang gurun selama 40 tahun, sehingga mereka semua dibinasakan. Marilah menyambung dengan ayat 10. Apabila Yosua dan Kaleb habis bercakap, orang cuba melempari mereka dengan batu. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menintas aku? Dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku? Sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Kalian semua, siapa yang menyertai kita? Tuhan menyertai kita, betul? Siapa yang mendirikan gereja ini? Tuhan telah mendirikannya. Walaupun semua agama dunia bersatu, mereka bukan apa-apa. Bagi Tuhan, semua bangsa di bumi hanyalah setitik air di dalam timba. Bagi Tuhan, mereka dianggap lebih kurang daripada kosong. Dan mereka dianggap seperti debu pada neraca. Mari kita memeriksa dengan teliti bagaimana Tuhan menghakimi orang yang tidak beriman. Pada zaman ini juga, jika kita tidak beriman dalam situasi yang tertentu, kita akhirnya akan dibinasakan. Marilah melihat ayat 20. Berfirmanlah Tuhan, aku mengampuninya sesuai dengan permintaanmu. Hanya, demi aku yang hidup dan kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang ku perbuat di Mesir dan di padang gurun. Namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku. Pastilah tidak akan melihat negeri yang ku janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menintas aku ini tidak akan melihatnya. Tetapi hamba-Ku Kaleb, kerana lain jiwa yang ada padanya, dia mempunyai minda yang berbeza daripada mereka. Saudara-saudari, minda kita juga harus berbeza daripada 10 pengintai itu. Kita mesti mempunyai minda yang sama, seperti Yosua dan Kaleb. Tuhan berkata, lain jiwa yang ada pada hamba-Ku Kaleb. Dia tidak pernah kehilangan iman kepada Tuhan, tetapi setia hingga ke akhir. Dan dia mengikut aku dengan sepenuhnya. Akan ku bawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Orang Amalek dan orang Kanaan diam di lembah. Sebab itu berpalinglah besok dan berangkatlah ke padang gurun, ke arah laut Teberau. Lagi berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku? Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah ku dengar. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Ayat 29. Di padang gurun ini, bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni
Semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku. Bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri, yang dengan mengangkat sumpah telah ku janjikan akan ku beri kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Jadi akhirnya, Tuhan berkata, bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah, telah ku janjikan akan ku beri kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Kalau begitu, apa yang terjadi kepada orang yang lain? Ayat 31. Tentang anak-anakmu yang telah kamu katakan, mereka akan menjadi tawanan. Merekalah yang akan ku bawa masuk, supaya mereka mengenal negeri yang telah kamu hinakan itu. Tetapi mengenai kamu, bangkai-bangkaimu akan berhantaran di padang gurun ini. Dan anak-anakmu akan mengembara sebagai pengembala di padang gurun. Selama berapa tahun? 40 tahun lamanya. Dan akan menanggung akibat ketidaksetiaan, sampai bangkai-bangkaimu habis di padang gurun. Mereka membawa penderitaan kepada diri sendiri disebabkan ketidakpercayaan mereka. Semasa menjalani jalan iman, kita menghadapi banyak kesukaran. Syaitan tidak membiarkan kita pergi ke tempat yang begitu mengagumkan. Dia menggoda kita di syurga. Betapa lebih mudahnya dia dapat menggoda kita di bumi. Kita mesti beriman kepada Tuhan dan memikirkan Tuhan dalam hati kita. Hanya ketika kita percaya akan janji Tuhan, dengan mutlak dan mengamalkannya, kita dapat mengalami detik gemilang ketika bertemu dengan Tuhan di angkasa, diubah dengan serta-merta untuk hidup dengan Bapa dan Ibu Syurgawi buat selama-lamanya. Betul? Walaupun tubuh orang kudus gereja awal mati di bumi ini, mereka percaya akan dibangkitkan dalam tubuh rohani dengan Kristus pada pagi kebangkitan untuk menikmati kehidupan kekal dan kegembiraan dengan Tuhan di syurga, Firdaus abadi. Jadi, walaupun mereka dianiaya dengan teruk oleh penzalim Rom selama beberapa generasi, orang kudus tidak tunduk kepada mereka. Tidak ada yang dapat menghancurkan iman orang Kristian. Melalui sejarah masa lalu ini, mari kita mengatasi semua kesukaran dengan iman. Marilah melihat buku Daniel bab 3. Seperti yang kita dapat lihat di sini, Raja menggunakan kekuasaan di rajanya untuk memaksa 3 kawan Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, yang bekerja di Babel, untuk sujud menyembah patung yang dia dirikan. Semua sejarah iman ini direkodkan di dalam Alkitab dengan sebab. Segala sesuatu yang tertulis di dalam Alkitab ialah bayangan dan contoh bagi kita hari ini. Jadi, setiap kali situasi yang serupa berlaku, kita perlu sentiasa ingat ayat Alkitab dan fikir baik-baik tentang hasil apa yang akan dibawa oleh Tuhan. Bab 3 ayat 14. Berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrak, Mesak dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang aku buat itu. Jika kamu sujud menyembah patung, aku akan menyelamatkanmu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Ini situasi yang sangat menakutkan di dunia 3 dimensi. Semua pegawai Raja Babel sujud menyembah patung itu, tetapi 3 orang, Sadrak, Mesak dan Abednego, berkata bahawa mereka tidak akan melakukan itu. Ayat 16. Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Tuhan kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat berapa kali? 7 kali lebih panas dari yang biasa.
Perapian itu bahkan mencarikan besi. Betul? Raja memerintah bahawa perapian itu dibuat 7 kali lebih panas daripada yang biasa. Dengan berbuat demikian, dia berniat untuk membakar 3 orang itu sampai mati. Biarpun diancam maut, iman Sadrak, Mesak dan Abednego tidak pernah tergoyah-goyah. Ayat 21. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi dan pakaian-pakaian mereka yang lain dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak dan Abednego itu ke atas. Orang yang mendekati perapian itu demi melemparkan 3 kawan Daniel ke dalamnya telah dibunuh mati oleh api itu. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, "Bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu?" Jawab mereka kepada Raja, "Benar, ya Raja." Katanya, "Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa." Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu. Berkatalah ia, "Sadrak, Mesak dan Abednego, hamba-hamba Tuhan yang Maha Tinggi, keluarlah dan datanglah kemari." Lalu keluarlah Sadrak, Mesak dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahawa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahawa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Saudara-saudari, dunia iman adalah tidak terukur di dunia manusia 3 dimensi. Melalui percubaan ini, Sadrak, Mesak dan Abednego kemudian ditempatkan di kedudukan yang lebih mulia. Betul? Betapanya mereka mesti dikagumi oleh malaikat ketika pergi ke syurga. Walaupun menghadapi kematian, mereka menunjukkan iman dan kasih yang sempurna terhadap Tuhan. Iman mereka memberikan pelajaran kepada kita semua pada zaman ini. Bagaimana pula dengan Daniel? Walaupun mengetahui bahawa Raja memerintah untuk melemparkan dia ke dalam sarang singa, dia berterusan untuk berdoa terhadap Yerusalem 3 kali sehari. Imannya adalah hebat juga. Tuhan tidak berkata bahawa fikiran dan tingkah laku mereka melulu, tetapi mereka benar-benar patut dipuji. Buku Ibrani bab 11 berkata, tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Memandangkan iman mereka kepada Tuhan adalah mutlak. Mereka tidak takut dilemparkan ke dalam rela berapi. Dan tidak takut walaupun raja-raja bumi bangkit menentang mereka. Tidak kira bagaimana keadaan itu berubah. Kita tidak perlu takut sama sekali. Di dalam buku Yesaya bab 41, Tuhan berkata, "Aku akan menolong kamu." Tuhan berkata, "Jangan takut." Sebaliknya, dia memberitahu untuk berani. Sampai bila? Di dalam buku Matius bab 28, Tuhan berkata, "Aku akan sentiasa bersamamu hingga ke akhir zaman." Janganlah kita lupa akan Tuhan. Kita harus sentiasa berfikir tentang perintah dan ajaran apa diberikan Tuhan kepada kita, agar kita dapat membawa manfaat kepada semua orang di seluruh dunia. Mari kita semua perhatikan firman Tuhan, serta mempunyai iman yang cukup besar untuk memasuki Kanaan dengan selamat, seperti Yosua dan Kaleb. Saya tamatkan khutbah hari ini. Terima kasih.